Alright. So basically selepas korang dah belajar beberapa apa orang kata uh, beberapa subtopik yang berkaitan, saya ulang balik dia punya kalau kamu tengok bermulanya untuk satu-satu enterprise tu kan, dalam enterprise management mula-mula kita cerita pasal ideation dulu. Okay, what are the ideas yang kamu dapat, and then you cari opportunity untuk buat business daripada ideation tadi. Lepas tu kita go to the team. Okay, you cari resources lah, maksudnya resources you. Salah satu resources adalah team. Okay. Lepas daripada team tu, korang belajar in terms of macam mana kamu nak melegalkan. Okay, dah dapat team, dah dapat idea. Okay, so you nak start, you pergi daftar dulu daftar perniagaan, you tengok kena baca dia punya legal apa kan, ikut perniagaan kita. So kamu dah tahu dah, sebab bila kamu tahu pasal legal, apa yang penting adalah selepas kamu tahu pasal legal tu, kamu boleh plan dah apa yang kamu nak boleh dan nak buat untuk seterusnya. Okay. Lepas tu kita pergi ke apa hari tu management. Kita akan plan untuk management side pula macam mana. Okey, siapa yang fungsinya manager, siapa fungsinya CEO dan sebagainya. And then selepas itu product development. Product development tu yang semasa kamu buat BMC, kamu buat business plan, kat situ kamu dah boleh plan dah apa produk-produk yang kamu nak buat. Dan akhirnya dah sampai hari ni untuk kamu marketkan. Okey, bila kamu dah ready dah semua on the ground, kamu pun mulalah akan memulakan satu lagi kerja besar, iaitu marketing. Jadi first of all saya nak kenalkan dulu apa maksud dan juga definition bagi marketing lah. This is quite quite ni sikit lah apa orang panggil quite apa dia ayat lah, dia akademik sikit. Okay, so marketing is a crucial aspect of any business including startup, especially startup, not including I think. Okay, crucial aspect for any business, where in the marketing it will involve creating, communicating, delivering and exchanging offering that have value for customer, okay, client, partners and society at large. Ni according to American Marketing Association lah, dia buat research, dia kata memang marketing ni adalah something yang sangat-sangat penting. Kalau kamu tengok Dr. Azizah Osman pun memang tu, kalau you ada produk, benda perkara pertama yang korang kena buat adalah marketing and sales. Marketing and sales, barulah pergi operation dan sebagainya. Okay, sebab kalau tak ada orang membeli, you tak ada modal. Bila you tak ada modal, you tak boleh nak pusing untuk operation dan sebagainya. Okay, sebab tu marketing and sales is the first thing yang you kena buat. Okay, so here are some key aspect of marketing. Number one, ni ingat ini ingat ini mungkin masuk exam ni. Nak catat sekejap lah. Okay, marketing. Okay. Okay, number one, key aspect dia, you kena identify the target market. Macam saya cakap, selalu saya cakap, you kena tahu siapa target market you. Kita tak boleh nak jual untuk semua orang. Macam contoh kedai kopi sajalah, Coffee Story tu. Ramai orang kata kita nak jual ke student. No, saya tak rasa student adalah saya punya customer. Sebab student nak masuk kedai saya pun takut, sebab dia takut mahal kan. Padahal tak adalah mahal pun. Murah daripada coffee shop lain kan. Tapi saya rasa saya bukan student is not my main customer lah kot. Jadi saya kena memenuhi keperluan pensyarah dan juga pekerja-pekerja sekitar Pengkalan Cepa. Itu contoh. Okay. Jadi saya kena identify the target market. So you pun sama. You kena make sure you tahu who are your target market. So startup need to identify your target market, which is the group of customer who are most likely to buy your product or services. Okay. You kena fokus lah. Kena, orang ni je yang akan beli. Jangan cakap macam 2-3 sem lepas ada senior you jual lip apa
lip scrub. Lip scrub dia nak jual dekat student. Student kan cantik-cantik lagi bibir dia kan. Tak adalah memerlukan lip scrub sangat kan. Kalau orang tua ni yang dah pakai lipstick lama tu, dah hitam dah bibir tu, bolehlah bagi lah. Jadi dia nak jual kat student. Lepas tu student memang tak belilah. Nangis-nangis pula. Sebab dia orang dah keluarkan modal besar kan. Jadi I nak cakap dia salah target. Lepas tu boleh, tapi boleh lah. Maksudnya dia dah jual dekat online semua. Okey, habislah dia punya produk tu. Tapi I nak cakap, kena cari. Yang penting adalah a very, betul-betul identify your target market. Okay? Who are most likely to buy your product or services. So, macam mana nak tahu how to identify the target, the correct or the right target market? You have to do the research lah. Okay, you have to done a thorough research. Okay, thorough research on market research lah. Macam mana you nak buat, you kena analyze your customer needs, your customer behavior, your customer demographic and also your customer psychographic. Psychographic ni, pembeli ni dia ada 3 ni tau. Dia 3 kategori. Ada orang dalam kategori auditory. Maksudnya dia macam ni. Kalau saya katalah Hadif ni auditory. Hadif, awak punya nanti awak check lah. You all yang lain pun korang boleh check. Okay, dia ada checklist tau. Kalau saya sempat, saya jumpa, saya post dekat group. Kamu boleh check. Okay, katakanlah auditory ni, dia macam ni je. Saya kata, okay, Hadif, bagus tau produk ni. Kalau awak makan ni, dia gini, bagus lah. Kamu pun dengar saya cakap, kamu terus beli. Maksudnya kamu auditory person. Okay. Lepas tu ada orang, dia macam, ya ke madam ni? Ya, kau tak percaya, kau tengok ni. Saya pun bagi kat dia. Saya bagi produk tu. Dia kena pegang, dia kena sentuh, dia kena rasa, baru dia percaya bahawasanya benda tu bagus. Itu adalah apa? Itu ada apa? Dia ada auditory, dia ada visual. Yang pegang rasa tu, yang kena pegang rasa dulu baru dia percaya nak beli, tu adalah visual person. Lepas tu ada seorang lagi tu, dia kinestetik. Dia macam dia kena buat. Contohlah katakanlah macam contoh Hadif ni. Saya kata, Hadif, bagus produk ni Hadif. Ya ke madam? Tak percayalah. Tunjuk kat dia. Tak percaya lagi kau. Saya kena ambil benda tu ni. Katakanlah produk facial. Kena buat facial kat dia. Baru dia percaya. Kalau kata orang beli kereta, sebab tu salesman kan. Saya suka tengok salesman yang berjaya. Korang tengok salesman kereta. Kan? Salesman kereta. Dia macam mana kalau korang pergi beli kereta? Saya tak tahulah korang biasa pergi beli kereta ke tak. Tapi saya rasa korang pernah tengok kot dekat TV kan. Macam mana orang pergi beli kereta? Ada ke orang beli kereta kalau kaya sangat, tak tahulah. Pergi beli kereta, dia order dengan telefon je. Ada tak? Ada tak you all? Cuba jawab sikit. Ramai je, order dengan telefon je. Saya nak beli MyV lah. Saya check in. Online, WhatsApp. Serius? Serius ke? Serius ke kau pergi beli kereta macam tu? Serius Ya, Honda. Honda apa kau beli? BRV dengan Civic. BRV dengan Civic. Lepas tu tak menyesal? Nope. Kenapa tak menyesal? Dah mampu. Pernah tak kamu drive kereta tu? Sebelum kamu beli tu, kamu drive dulu tak kereta tu? Friend, Kamu saya dah share dulu lah, madam. Apa? Saya dah buat research dulu lah. Okey. Macam mana kamu buat research? Tanya member, tanya family. Tanya member, tanya family. Adakah perlu kamu bawa dulu kereta tu? Ada? Perlu tak bawa dulu kereta tu? Drive dulu kereta tu? Boleh. Boleh ke wajib? Wajib try. Wajib try. Wajib kan? Nampak? Yep. Orang nak beli kereta, dia wajib try. Kenapa?
Kenapa? Performance sampai ke Ya, sebabnya macam tak tahulah, saya rasa ramai je macam saya ni. Pergi nak beli kereta lain. Lepas tu bila terai-terai terbeli kereta lain. Tak? Faham tak? Sebab bila kita nak beli kereta kita menggunakan kinestetik tu. Okey. Jadi ramai customer kalau dia nak beli kereta memang dia kena try dulu. Dia tak adalah pergi main kan Google dekat internet lepas tu beli. Kau ingat barang RM20. Tak. Jadi biasanya kita kena try dulu. Jadi bila try tu kan itulah kita kata kinestetik punya orang. Okey? Jadi contoh kalau kamu ni sale bahagian kereta, itulah beberapa pengalaman yang kamu akan jumpa. Antaranya kamu akan jumpa sale kereta tu kan. Orang yang jual salesman kereta tu, ya Allah, dia adalah orang yang sangat biasanya kamu akan beli dengan orang yang entertain. Yang akan entertain kamu. Boleh puan. Puan masuk kat sini. Okey ni tapi hak ni lagi best. Ni sesuai ni. Ngakak ni sesuai sangat ni. Kalau kereta biru, baju biru. Kan? Biasa ayat dia macam tu kan? Sebab apa? Dia nak convince you. Dia dah tahu dah. Kalau orang nak beli kereta, normally adalah orang-orang yang kinestetik. Itu. Jadi, kamu kena fikirkan produk kamu tu macam mana kamu nak cari orang yang nak beli tu. Adakah orang yang macam cukup dengan mendengar, cukup dengan merasa, cukup dengan terpaksa dengan merasa. Jadi itu yang kita kata you kena buat thorough research, thorough market research on customer need, customer behavior, customer demographic and also customer psychographic. Okay. Jadi 3 tadi tu kamu kena identify. Kamu boleh kata lah, produk saya ni orang tengok pun orang tahu. Orang boleh beli dah. Produk saya ni orang kena rasa baru tahu. Produk saya ni orang kena melihat baru orang beli. Okay? So that's the thing yang korang kena identify lah. Okay. Lepas you kena identify the target market. Now second step adalah you develop a value proposition. Ni saya dah ulang banyak kali kan. Value proposition is the most important dalam, especially macam you buat business model pun kan. Value dulu yang kamu kena bagi. Value proposition, apa dia? Is a statement that describe the unique benefit of a product or service and how it solve the customer problem or satisfy their needs. Okay, startup need to develop a compelling value proposition that resonate with their target market and differentiate them from competitors. So ayat dia kat sini kalau kamu tengok, okay, dia mesti resonate with their target market. Sebab tu saya kata tadi, kalau kamu tu nak jual tudung dia ada banyak market. Market mana kamu nak pergi? Kalau kamu nak pergi market yang murah tadi kan. So, you kata, okay, target market saya student. Jadi, you kena tengok, student behavior dia macam ni. Dia nak cepat. Dia tak nak gosok tudung. Dia nak material yang tak payah. Yang boleh pakai 2-3 kali tak busuk. Kan? Dia tak boleh ada diamond-diamond ni. Nanti kan beling-beling kalah lecturer. Contoh. Lepas tu tudung ni dia ramai. Kalau student ni student mana? Student IPT ke? Student sekolah ke? Student baca pada. So you tengok kat situ. Then you create your value. Macam saya selalu bagi contoh tu kan. Yang student sukan. Kalau student sukan untuk sekolah-sekolah rendah. Sekolah menengah. Okay, macam mana material dia? Kalau tudung yang macam kalau kamu nak jual dekat Pantai Timur ni. Tudung yang boleh tahan panas, tahan hujan. Contoh. Jadi kamu boleh create something yang macam kamu rasa, benda ni kan? Simple je. Tapi benda tu boleh differentiate you punya produk dengan produk orang lain. Okay? Produk kamu dengan produk orang lain. You boleh differentiate. Padahal benda yang sama. Itu kita kata value. Value ni sebenarnya dia lebih kepada naratif lah. Penceritaan kepada produk. Okay? Penceritaan kepada produk. Macam contoh, macam mana kamu nak panggil orang beli produk kamu tu kan, supaya orang yang membeli tu dia rasa
self of belonging untuk mendapatkan benda tu. Dia macam I have to have this thing. Okay, sebab ini melambangkan saya. Contoh, faham? Macam saya suka simbol yang Chanel tu kan. Jadi banyak saya punya jewellery, saya ada koleksi yang Chanel, bag. Faham tak? Jadi dia benda macam tu lah, supaya kita ada satu customer yang rasa benda ni kita punya the value yang nak disampaikan oleh peniaga tu sampai kepada customer. Itu kita panggil value proposition, which is dia resonate kepada customer dan juga dia berbeza dengan produk lain. Contoh Hasnuri kan, kenal Hasnuri, dunia produk dia punya tagline saya lupa. Sabela tudung tanpa gosok ke Hasnuri yang tudung tanpa gosok tu. Jadi baju tanpa gosok. Jadi dia ada tagline macam Asia, everyone can fly. Benda-benda macam tu dia akan mewujudkan the value proposition, dan yang itulah akan jadi you punya tagline nanti. So you cari satu. Kalau contohnya you nak jual fries macam mana you nak jual? Okay, make sure fries you tak sama dengan fries McD, fries you tak sama dengan fries KFC, fries you tak sama dengan Adderley Chicken ke apa ke. Yang mana-mana jual fries dekat tepi jalan tu tak sama dengan fries you. Padahal fries juga kan? So cari, what are your value proposition? Okay, and then lepas tu you create a marketing mix. Marketing mix ni ada orang guna 4 piece, ada orang guna 7 piece. Okay, so the marketing mix consists of 4 element lah. Kalau zaman-zaman dulu memang 4 je lah, iaitu product, price, promotion and place. Okay, apa produk kamu? Macam contoh lasagna, berapa price dia? Macam mana kita nak promote dia? Kat mana boleh dapatkan dia? Okay, product, price, promotion and place. Startup needs to create a marketing mix that align with their target market and value proposition. Jadi bila you nak buat marketing tu, contoh produk tu sesuai tak dengan target market you? Price, harga. Kalau katalah nak jual kat student, tak boleh jual harga mahal kan? Promotion, untuk student contoh kalau nak jual harga yang murah, tak perlulah sampai promotion nak cari artis yang ribuan-ribuan lah. Place pun sama, mungkin cukup dengan kios dan sebagainya. Okay, so biarlah sama, dia memenuhi align, orang kata align dengan target market and value proposition. Okay, so this include developing a product or service that meets the needs of the target market, setting a price that is competitive and profitable. Tapi kalaulah you jumpa you punya target market tu, you nak jual harga murah, janganlah sampai tak ada profit. You kena kira, dekat finance nanti kita kena kira harga kos semua, dan yang tu je harga yang dibenarkan. Jangan kurang daripada harga yang profitable. Kalau tak nanti kamu akan tak sustain sebab kamu akan penat di tengah jalan. Promoting the product through advertising, public relation and other method, and distributing the product through channel that are convenient and accessible to the target market. Okay. Step 4, implementing a marketing plan. Kamu dah plan dah, nak buat gini, so you kena buat. A marketing plan is a written document that outline the marketing objective, strategy, tactic and metric for a specific period. Startup need to develop and implement a marketing plan that is aligned with their overall business strategy and objective. So, you tengok, okay, sebab tu macam hari tu saya dah ajar. First, you kena tahu dulu apa objektif company you. Kalau you nak jadi the best seller in the best price in the world, contoh the best price in town. Jadi you kena ni lah, you kena buat okay, marketing macam mana kita nak buat, okay, untuk dapatkan objektif kita tu. Strategi apa yang kita nak guna, taktik dan metrik yang kita nak guna. So bila you develop, you kena implement. Bila you plan, you kena implement. Dia tak boleh plan saja-saja. Okay. Now, kita go through satu-satu. Tadi saya dah banyak dah cerita tau. Tapi hari ni kita tengok satu-satu lah, sikit-sikit je. Okay. So, masa kita buat marketing research tadi kan. Ingat tak? First step tu marketing research. Okay.
kita nak gather and analyze data for decision making. There are 4 steps in marketing research. 1, you have to define the decision. Number 2, try to gather as much as data that you can. Kalau you rasa you nak buat fries, nak jual kat mana? Nak jual dekat Taman Bendahara saja, ataupun Pengkalan Cepa, atau Kota Baru, atau Kelantan, atau Malaysia. You define your decision, you gather data. Kalau you nak jual satu Malaysia, you buatlah Google Meet pula dah. Apa tu? You buat Google Form, hantar dekat satu Malaysia, dekat Facebook ke apa. So you dapatkan feedback daripada orang dan sebagainya. Kalau company besar, dia upah Dia upah konsultan untuk cari ni, untuk buat marketing research. So you, kalau you belajar betul-betul marketing research ni, you boleh buat satu company yang memang buat research je. Buat research je. You pergi ambil job dengan company-company yang baru nak buka startup-startup ni. You ambil job buat research ni. Okay. So, sebab you akan belajar kan, PPTA nanti you akan belajar. Okay, you gather data, you analyze the data and then you make the decision. Okay, target market mana yang... Okay. So, marketing dalam bab ini, marketing strategies yang kita nak ajar ataupun nak includekan in this chapter, ialah yang pertama sekali, how to develop a brand. Once you dah ada, you dah ada produk, you dah ada team, you dah ada syarikat, now kita kena create the brand. Okay, kita create the brand. Alright. Okay, so untuk this topic, kita akan ajar you how to develop a brand, and then you try to identify the target customer. Identify the target customer ni saya dah ajar sebelum ni kan. Masa kita buat BMC dan sebagainya, daripada awal lagi, make sure you have a very tepatlah, very customer segment yang tepat. Walaupun you ada produk yang sama, tapi kita boleh differentiate in terms of customer. Macam tudung saya katakan, kalau tudung, okay, tudung sama je tudung. Depends kepada you nak jual kat siapa. Kalau you rasa nak jual tudung murah, okay, you dah identify the customer yang boleh beli tudung murah. Kalau you rasa, no, saya nak pergi VIP punya tudung. So, you pergi cari target customer VIP, dan you kena buat dalam development and design you tu, the tudung yang memenuhi keperluan VIP. Okay? And then, in this topic also, we learn about creating effective advertising campaign. Okay, advertising and also promotional strategy, and implementing digital marketing lah, sebab sekarang dia tak boleh hanya offline marketing sebab kita nak go for orang panggil blue ocean strategy. Okay, rather than red ocean. Red ocean tu Laut Merah. Laut Merah kat mana? Kalau Laut Merah dekat Mesir kan? Okey, dekat Mesir sahaja. Dekat Malaysia ada Laut Merah tak? Dekat Malaysia ada Laut Merah tak korang? Tak apalah, menunggu korang menjawab tu lambat. Okey, Laut Merah tak ada dekat Malaysia. Jadi, I nak cakap kita nak guna Blue Ocean. Laut Biru ada tak dekat Mesir? Laut Biru ada tak dekat Malaysia? Laut Biru ada tak dekat US? Laut Biru ada tak dekat Australia? Laut Biru ada tak dekat kutub utara, kutub selatan? Okay, which is kalau Laut Biru tu semua orang ada. So maksudnya kolam you punya target customer tu ada. Faham? Sebab tu kita pergi kita go global. Go global dengan apa? Dia tak boleh nak buka. Kalau you ada duit banyak, bolehlah you buka banyak-banyak cawangan. Tapi zaman sekarang ni orang go for digital marketing because this is a very low cost marketing. Okay? Low cost marketing. Tanya dulu macam mana. Okay, ni among the question yang you boleh tanya. Kecilkan lagi question dia. Macam mana you nak segment the market. You boleh tanya ni, what group of customer in market are similar enough. In my market are similar enough that the same
product or service will appeal to all of them? Ni question yang you boleh tanya. Kalau you nak target specific market, which specific group of customer have I decided to target? That's question lah yang you tanya, lepas tu you jawab. Crafting a unique positioning strategy, you tengok what position will my firm occupy in the minds of my customer or potential customer that will differentiate it from all of my competitors. Okay, so this is the question yang you boleh tanya. So how you can market your segmentation, you segment your market. Satu, you kena study a firm industry and determine the different target market in the industry. So ada a few ways on how you can segment the market. Satu, you try to tengok you punya product type, tengok geografi area yang kamu nak jual dan juga demographic variables. Example, example ni contoh dia dance studio lah. Ataupun ikutlah studio kamu nak jual facial ke, kamu nak jual apa ke, service kan. Kalau professional dancing ni dia tengok. Contoh dia tengok customer segment. Customer segment mana yang dia nak. Contoh kalau professional dancing, dia akan cari serious dancer who aspire to make a living dancing in Broadway place kan. Contoh kalau orang nak menari ni, kalau orang nak ambil CJ professional ni, mestilah orang yang dah ada basic. Jadi dia akan pergi ke serious dancer. Adult dancing ni orang macam ballroom and other type of dancing for adult who want to learn dance for recreation and fun. Adult dancing ni biasanya kita nak bagi orang yang ada duit, yang tak ada tempat, tak ada benda nak buat kan. Contoh hobi mereka. So kita offer untuk adult dancing. Youth dancing biasanya macam mak-mak nak anak dia tu dancer. So biasanya dia akan cari ballet and other type of dancing for young girls who want to learn to dance to develop poise and grace. Biasanya dia punya target market mak-mak lah yang nak hantar anak-anak kan supaya belajar dancing. Contoh kalau kita ni nak belajar mengaji dan sebagainya. So target market tu, how to select a target market? Once a firm that has segmented the target, a target market must be chosen lah. So yang ni saya rasa saya dah cakap banyak kali. Selecting a market, establish a position in the market. So bila you nak buat marketing ni, actually beberapa perkara ni saya ulang balik lah, beberapa soalan patut kamu tanya untuk kamu improve you nak establish you punya position in the market lah. Satu, you kena segment the market. Macam saya cakap tadi, target customer mesti betul. Select a target market, establish a unique position. Macam mana kita nak bagi value proposition, kita nak improve kita punya kita punya competitive advantage, tu kita kena positioning pun sama. You nak draw macam mana position you dalam minda you punya target market tu. You nak produk murah ke, produk VIP ke, So establish the unique position. You try to positioning dengan menggunakan tagline. Contoh macam Asia kan, everyone can fly. Maksudnya dia jual tiket murah. Contoh. So macam Nike, just do it. Jadi cari tagline untuk kamu express your unique position. Branding. Branding. Now I want you to establish, you develop bukan establish pun, develop your brand. A brand is a set of attributes, positive or negative, that people associate with a company. Contoh brand ni dia menunjukkan trustworthiness, dependable or easy to deal with. Sebab tu brand ni dia ada warna, ada bentuk, kamu kena tengok balik. Kalau macam hijau tu normally something hijau biru kan, maksudnya something yang macam you jual something yang calming, kita nampak kat situ lembut-lembut. Jadi kita percaya ni benda ni. There can be negative such as cheap, unreliable or difficult to deal with. Maksudnya kita nak cari benda yang firm macam benda yang merah, benda yang macam kalau contoh kita nak cari benda-benda yang tahan kan, tahan lasak, kita naklah benda-benda yang macam tu.
Kalau nak cari benda-benda yang lasak tu, kita carilah tengok daripada dia punya ni. Kita cari dia punya apa namanya? Apa tu? You cari daripada dia punya tagline, dia punya warna dan sebagainya. Okay, brand management. Okay, brand management. Some companies monitor the integrity of their brand through a program called brand management. Okay, so brand management tu dia sangat penting juga untuk kita develop the confidence level among the customer. Maksudnya customer tu convince kita nak convince the customer supaya beli dengan kita. So ada satu kaedah untuk manage the brand. So brand management. Okay. So branding branding is a promise. Berhati-hati dengan brand kamu sebab brand ni is a promise, brand is a guarantee, is a pledge, is a reputation, is an unwritten warranty, is an expectation of performance, is a presentation of credential, is a mark of trust and reduced risk, is a collection of memories, is a handshake between a company and its customer. Okay, so because brand ni bila you develop dan establish, that's is where yang you boleh menikmati hasil dia lah. Okay, sebab a brand ni actually is a promise. Okay, how to establish the brand? On a philosophical level, a firm must have meaning in its customer life. So it must create value. So in order to establish your brand, you must create value or something for which customer are willing to pay. So on a more practical level, brands are built through a number of techniques, including advertising, public relations, sponsorship, support of social causes and good performance. Bila you tengok ada benda-benda yang brand, you pun macam confident nak beli kan. Ni tak tipu ni, confirm. Gitu. Okay. A firm name, logo, website design, Facebook page and even its letterhead are part of its brand. So you kena provide semua ni lah. So branding ni, power of strong branding. Dia boleh, kalau nak cakap dengan you, kalau you ada betul-betul power brand, strong brand, dia boleh tarik at least 50% tau. Sampai up to 50% of the customer akan beli you punya produk. 50% daripada customer segment you tu. Okay, so a successful brand can increase the market value of the company by 50 to 70. Alright, lepas tu brand. Brand on product. Brand names and trademark. Marketing plan should include brand name and any trademark including logo. Sebab tu saya nak create you punya trademark, you punya logo. Walaupun you jual produk orang. Walaupun you jadi affiliate. Walaupun you jadi agent. Walaupun you jadi dropship. Tak ada masalah. Tapi you kena, your own brand tu kena ada. Contohlah you jual produk Noah kan. Produk siapa? Produk KFC lah. Tak boleh. Produk apa macam saya cakap Prima Cerang tu lah. Okay, contoh you nama Lina So you memanglah jual produk Prima Cerang, tapi you tulis Lina Prima Cerang. Make sure you ada kat situ. Your brand is there. Jadi kalau orang nak jual dengan Minah, nak beli dengan Minah Prima Cerang, dia punya servis tak sama dengan Lina Prima Cerang. Contoh. Kalau kamu macam contoh, saya minta staff saya buat lasagna. Saya kata okey, kita buat lasagna dan kita create agent. So katalah kamu kata, oh madam saya nak tolong madam jual lasagna. Boleh? Kita minta kitchen coffee story buat lasagna. Okey, kamu pun pergi ambil kat sana. Mungkin kamu akan dapat RM1 lah. Saya dah bagi tahu dekat dia orang, offer RM1 untuk agent. Jadi mungkin kalau kata nama kamu Lina, okey kamu tulis kat situ Lina coffee story lasagna. Ataupun Lina lasagna coffee story. Lepas tu katakanlah Adif nak jualkan untuk madam. Adif kata, okey lah madam, saya nak cari target customer saya untuk lelaki. Jadi Hadif lasagna coffee story. Nampak tak? You punya brand. So you kena ada you punya trademark sendiri. So dalam you punya report, saya nak you masukkan you punya brand, you punya logo, you punya tagline. Okay? Boleh? Okay? Good name brand can help develop sale of the product or service and it can be your most valuable asset. Your brand tu dia tak akan habis tau.
Okay, dia tak akan habis. So, you boleh jual balik brand tu once you dah buat. Kita panggil intellectual property. Yang tu nanti saya akan ajar dalam risiko lah. Okay, intellectual property. Alright, and then warranties. A warranty guarantees the integrity of the product. Kita pun kalau kita nak beli kan, kita sebagai customer pun kalau nak beli, kita memang tengok dah kualiti dan warranty lah. Jadi as you are the seller, you pun kena fikirkan macam mana you nak offer the warranties kepada you punya customer. Okay, sebab daripada warranties tu orang akan, you boleh improve your integrity of the product lah, dan orang akan yakin dengan the integrity of the product. Macam saya tak pasti dekat KL ni, saya beli hari tu pun saya beli dekat Sennheng je saya punya phone. Tapi masa saya pernah beli phone Apple dekat US, saya beli dekat satu tempat ni, nama tempat tu apa nama tempat tu Ohio. Allah, apa nama tempat tu? Ohio lah. Okay, saya beli dekat Ohio. Lepas tu saya belilah Apple tu kan. Masa saya Google, saya beli masa tu 32 dipanggil apa weh? Dia kan ada lah 3264 macam tu lah, 256 kan. Jadi saya beli yang 32 je. Saya beli 32 je sekedekut masa tu kan. Lepas tu kita kan student. Saya beli kat Ohio. Lepas tu saya macam saya tak best lah pula. Waktu warna dia saya beli masa tu, saya beli warna kelabu kan, silver. Lepas tu suddenly saya pergi dekat US, dia macam ni tau. Dia satu negeri tu dia punya tu berbeza-beza. Dia punya apa orang panggil? Cukai berbeza-beza. Dia state lah. So macam katalah macam Ohio tu, contoh dia punya cukai, apa-apa yang kamu beli barang, contoh dia akan tax kamu 10%. Dia ada a few places, ada satu tempat tu, Allah Akbar, nama apa dah, saya asyik lupa je. Dia memang 0% dia punya tax. Okay. Jadi saya pergi dekat tu, dekat New York, area New York. Ya Allah. Okay, saya pergi New York. Saya pergi kedai Apple juga. Sebab saya dah menyesal gila dah 32. Lepas tu warna silver pula aku tak suka. Pergi dekat New York, I cakap je dekat seller tu. Cakap, I baru beli ni. I nak tukar sebab warna ni. Okay, dia tak ada tanya pun. Okay, dia bagi. Resit pun dia tak ada sebab benda tu dah dalam sistem kan. Bagi je. Okay, what color do you want? Betul I cakap lah I nak warna pink kan. Warna apa tu? Rose gold. Dapat weh. Dapat rose gold. Dapat impul lagi 64. Lepas tu dia tolak lah. Dia darat lah kan. Kena ada additional. Tolak pula tax semua. Jadi, nampak tak? Dia tak perlu. Kan kalau kat Malaysia saya tak tahulah macam mana kan. Tapi kalau you tengok kedai-kedai, bila kita nak tukar, ya Allah bukan main susahnya cerita gitu gini. Okay? Sebab tu lah. You kena faham. Bila you buat produk tu, you kena create satu integrity macam tu. Okay? All of the product legally offer a warranty. Warranty tu lah, that essentially says that the product must perform to reasonable expectation of use. Jadi, kalau you ada, tapi saya tak tahulah, kita kena tengok bajet kita juga kan. Kadang-kadang tak bolehlah macam too ambitious lah. Macam Apple tu dia dah establish. Jadi kat mana-mana pun dia tak ada masalah kan. Kalau kita tukar kat sini pun dia boleh hantar balik. Contoh macam tu lah. Okay. Dia ada local logistik. Jadi I nak bagi tahu warranty is the most antara benda yang kita boleh improve ataupun kita boleh enhance kita punya customer relationship. Contoh kalau tudung kan, you boleh cakap okay, macam dekat overseas, you boleh beli baju kan, lepas tu you pakai-pakai, you pergi OOTD kan, 2-3 hari, lepas tu you pergi balik bayar. You kata macam you nak tukar lah, you nak ni balik, dia boleh. Macam you tak puas hati lah dengan baju tu kan, boleh tukar tau. Dia ada warranty dia. Okay, lepas tu beli yang lain pula. Standard lah gambar yang macam tu. Ni tips lah kalau kau pergi UK ke apa. Tak bawa baju banyak. You pergi kedai tu beli. Lepas tu you pakai. Esok you tukar balik. Pergi kat kedai tu balik. Contoh cerita. Okay, ramai orang buat macam tu tau.
Tapi tak tahulah tak tahulah saya korang okey ke tak dengan tu. Tapi I nak cakap dengan you dari segi peniaga, maksudnya dia doesn't matter benda tu sebab dia yalah mungkin dia akan rugi kat sini tapi dia akan gain the customer punya apa tu? Acceptance, customer punya kepercayaan dan sebagainya. Okey? Jadi kena tengok. Kalau kamu bolehlah buat satu tagline apa? Tak puas hati boleh tukar baru contoh. Tak? Jual tudung ke, okay. Tak puas hati tukar baru. Mungkinlah benda tu kan. Dan dalam 10 orang yang beli dengan kamu, saya tak rasa lah 10-10 tu akan tukar. Kan? Saya 10 saya tak rasalah. Tak adalah orang ni rajin sangat nak menukar. Jadi adalah seorang dua yang datang nak tukar kan. So hak tu kiranya apa tu? Hak tu je lah yang kamu kena entertain. Macam tu. Okay? Jadi try to find out the apa nak cakap try to find out the innovative ways on how you can create the warranties ni. Okay? Panjang pula cerita warranty ni ya. Okay, lepas tu warranty ni dia ada banyak jenis tau. Warranty ada banyak jenis Okay, ni kita boleh share lah. Okay, sama yang pertama express or implied warranty. Sebab warranty ni dia boleh jadi marketing punya pillars. Maksudnya marketing punya one of the cara untuk kamu improve marketing kamu dengan offer warranty. Okay, express or implied warranty. Express warranty is an explicit claim made by the producer to the customer. The express claim may be given orally through advertising or through claim made by sales people. Tu lah kan. Bila kamu nak beli barang pun kamu selalu jumpa ni tak. Tak apa boleh tukar. Kalau tak puas hati kita tukar terus. Gitu tak. Pandai kecek bisa aja. Tak ada bisa aja lah. Okay. An implied warranty is an unwritten guarantee that the product is adequate to meet reasonable expectation for intended purposes. Express or implied warranties ni normally kita bagi oral lah. Orally lah. Biasanya sales person ni kan yang mulut-mulut manis tu dia akan orally dia akan bagi benda tu. Tu kita panggil express or implied warranty. Dan masa tu juga dia boleh bagi. Ya. Mungkinlah dia tolak dia punya commission ke apa ke kan. Okay. Okay, ni express or implied warranties. Warranty yang kedua full versus limited warranty. Full warranty must express unconditional assurance that the product will be replaced or repaired within a reasonable time and without charge. Contoh, macam saya suka beli macam barang-barang elektrik rumah saya suka beli dekat Sen Heng. Oh loh. Promote pula. Okay. Sebab diorang ada after sale punya servis. Contoh, katakanlah saya beli aircon, katalah harga aircon tu 1,200. So dia pakai cakap, okey kak nak tak additional warranty dah 5 tahun kita akan replace or repair tanpa charge. Tapi kena tambah lah mungkin RM200 kan. Jadi harga aircon saya tu 1,400. Tapi dalam masa 5 tahun tu saya tanpa crack the head lah orang panggil tak. Tak payah pening kepala, rosak je panggil. Kan? Jadi itu kita panggil full warranty. Okay? A limited warranty conditionally exclude certain part of the product or a particular type of defect from coverage. Ni pun ada juga. Contoh macam macam phone kan. Ada benda yang kita boleh claim warranty, ada benda yang tak boleh ya. Macam motherboard saya tak pasti kita boleh claim ke tak. Okay. Jadi ada limited dengan full warranty. Kamu 75%. Okay. So the 4 P's of marketing. Macam ni saya dah cerita tadi. Product, price, place, promotion. Ni. Okay. Lepas tu produk. Ni kita masuk 4 P's Kita try masuk 4 P's. Produk. Product or services must. Ni saya ulang banyak kali dah ni. Kita repeatable dah ni Product or service. Satu mesti improve customer life. Macam saya cakap hari tu. You cari customer pain apa. Apa masalah customer you. Kat mana yang you nak tolong selesaikan. You tak ada kita selesaikan 100%. Kita selesaikan one part of the problem sahaja pun okay. Okay. And differentiated from your competitors. Okay. You try apa beza saya dengan kedai sebelah. Contoh Okay. Be a demand.
Be a demand. Walaupun kamu jual produk yang sama, pastikan orang nak produk kamu. Sebab you dah trending. Okay, so be a demand. Lepas tu, be clearly prescribed with the competitive advantage explained within a business plan. So you describe balik. Okay, apa yang you nak buat untuk you improve you punya competitive advantage. Katakanlah sales sendu ke apa ke nanti. Okay, what ada strategi yang you nak buat. Okay, dalam masa 2 bulan, strategi apa? 5 bulan, strategi apa? Setahun, strategi apa? Clearly describe your strategy untuk you improve competitive advantage, especially dalam business plan yang you akan buat. Ulang balik sahaja. Okay. Ni yang development and design, product line. You kena tengok produk pula, Start with a single product or limited variety and related product to develop a line of product. Contoh, saya ambil contoh burger. Burger Ramly, Burger Ramly. Dia start dengan burger. Start dengan burger. Burger tu kamu tengok, dia ada roti, dia ada burger patty, dia ada sayur, dia ada sos. Okey, mungkin kamu boleh start dengan burger. Contoh. Okey, so Ramly dia start dengan burger. Along the way, bila benda tu dia dah berkembang, barulah dia buat patty, jual patty sahaja, jual roti kan, boleh buka katakanlah kan. Ada modal boleh buka kedai bakery. Untuk jual roti ada modal boleh buka kedai sos. Untuk jual sos sahaja ada modal boleh improve buka ladang sayur untuk jual sayur. Contohlah saya bagi tahu. Maksudnya you start dengan single product dulu. Sebab tu macam saya masuk kelas Dr. Azizah Osman, memang dia kata dah fokus satu. Contoh katakanlah you nak jual mana saya nak jual skincare. Okey, skincare apa nak jual? Saya nak jual pencuci muka. Okey, fokus pencuci muka. Jangan duk sibuk nak jual pencuci muka, nak jual makeup, nak jual bedak. Benda tu tak related. So you try focus on single product dulu. Supaya contoh kalau orang nak cari kan, orang nak cari pencuci muka. Okey, the best pencuci muka kat mana? You boleh bagi tahu saya lah. Ada orang beli Christian Dior, ada orang beli apa tu nama dia tu? Yang hijau tu apa weh? Ya Allah. Yang organik tu. Apa? Saya lupalah. Contohlah kamu nak beli pencuci muka apa, Noah ke apa ke. You cari single product. Macam you pun samalah, you fokus. Kalau you nak jual serum. Kalau you nak jual pemutih krim malam, jual krim malam dulu. Krim siang dulu. Ataupun kamu nak combine untuk jadi skincare. Dia akan related product tu dia akan develop along the line lah. Okay. So one by one. Tapi untuk for the startup normally kita akan advise you untuk start daripada single product saja. Okay. Okay. Lepas tu product timing. Refer to when the product is introduced. Bila nak buat marketing tu, dia tak boleh kalau you ada 2 benda kan. Produk you ada berapa? Ada 2. Lepas tu you buat marketing gila-gila. Bila orang nak beli, orang ketiga dah tak boleh beli. Habis dah produk. Jadi itu pun kena refer. Kena tengok balik. Okay, product timing. You refer bila masa you introduce, katakanlah you introduce bulan ni duk cerita dulu. Contoh kalau nak buat sabun madu. You cerita dulu pasal madu. You cerita dulu pasal sabun dekat media sosial you tu dah boleh cerita. Orang akan macam trigger. Kenapa dia ni duk cerita, duk share cerita je. Tak jual lagi ni. Duk share cerita pasal sabun, duk cerita pasal madu. Kan? Sebab kita nak create the awareness. The timeline tu. Okay, sebulan kamu buat. Okay, bulan kedua tiba-tiba orang duk tanya-tanya. Kan, you dah jadi tiba-tiba suddenly lah dekat bila you buat TikTok hari-hari pasal sabun, hari-hari pasal madu. Orang macam panggil, abang madu ni kan. Bukan abang Tega ke abang Tesla ni, abang madu. Lepas tu orang akan macam you pun kena cari dia punya knowledge kan. Share. Orang akan refer you. Pada masa tersebut you akan jual. You try jual. Okay, try jual. Pada masa tersebut sebenarnya you dah create satu kepercayaan. Macam contoh you nak jual kurma. Kurma bulan berapa nanti? Bulan 3 kan? Bulan 3, bulan 2.
You nak jual kurma semasa Ramadan. Sekarang ni bulan 12, you dah kena start tau. You dah kena start slowly jual kurma. You kena start slowly share pasal kurma. Jadi bila katalah bulan ni orang beli dengan kamu 10 orang, bulan 1 orang beli dengan kamu 100 orang, bulan 2 orang beli dengan kamu mungkin dalam 100 ke 200 macam tu lah, ke 10. Bulan 3 tu, bulan yang puasa tu, kamu percaya tak orang kalau lah produk kamu betul-betul sedap lah kan, you punya kurma tu memang best sama. Percaya tak bulan ketiga tu orang nak berpuasa tu dia akan repeat order dengan orang yang dia beli masa bulan 12 bulan 1. You percaya tak? Okay. Sebab you dah create satu kepercayaan. Sebab tu you kena product timing tu you kena betul-betul plan. Untuk you buat marketing lah. Okay. So you kena tengok kat mana you patut introduce. When. Jangan macam hari ni kita nak puasa, hari ni lah baru nak, tak apa 2 minggu lepas puasa baru nak jual kurma. Dia jadi tak ngam lah dengan timing tu. So a product can be offered too early before people are willing to purchase it. Sebab kita nak create the awareness dulu. Okay. Untuk produk, you kena faham pasal core product and actual product. Cost product and actual product. Cost based pricing dia. Okay. Sebelum kamu nak letakkan you punya produk tu di mana-mana under target market you kena faham pasal cost based pricing dulu. Berapa cost kamu nak buat produk ni? Baru kamu boleh baru kamu boleh define you punya betul-betul target market. So ada produk yang cost based pricing, ada produk yang value based pricing. Cost based pricing ni maksudnya macam tadilah, macam you kata saya rasa saya nak jual, saya dah kira dah saya punya produk semua ni, okey saya rasa produk saya nak pergi ke cheaper market. Okey, jadi kamu pun kata okeylah produk saya produk murah. Ada produk yang produk mahal. So itu kita panggil cost based pricing. Macam contoh Mercedes kan. Kalau you biasa beli Mercedes, you tak nak dah beli maybe contoh lah, nak cakap macam mana Contoh kalau you biasa ada bag LV kan. You mungkin lah you you dah biasa macam mana nak cakap bila kita nak beli bag mahal, okay kita go for LV. Bila kita nak beli beg murah, kita boleh pergilah ke beberapa brand yang lain kan. Sebab benda tu dah show dah. Kalau you ada beg LV original, orang dah tahu dah beg tu mahal. Okay, because of the brand tadi. Value based pricing adalah value yang kita nak sampaikan tu. Okay, contoh macam AirAsia, everyone can fly. Maksudnya, tak apa kalau kita nak beli tiket kapal terbang murah, kita pergi ke AirAsia. Macam tu. Okay, so dia ada value dia. Kalau macam kita nak pergi spa, okay, ada spa yang macam very high, maksudnya medi spa. Okay, medi spa. So kita nak pergi spa tapi kita rasa kita nak cari spa yang ni sikit lah, yang tidak harmful ke apa kan, contoh. So yang kita rasa lebih percaya, kita pergi medi spa. Pergilah Hanan medi spa lah. Banyak estetika lah, macam-macam. Okay, because the value is there. The value is there. So dia menggunakan value based pricing. Okay. Promotion menggunakan advertising. Saya dah. Okay. So advertising is one of the, apa orang kata, advertising ni is one of the part of promotion lah. Okay, bila kita dah tahu target customer kita dah plan warranty dan sebagainya, kita kena advertise. Kenapa kita nak kena buat advertising? Sebab advertising ni to inform your target customer about your business and its product. Kan? So kita advertise. Kalau kita duduk kamu selalu tengok tak dekat wall FB kamu tu ada produk-produk yang lalu lalang dekat wall tu, dekat TikTok ke apa kan. Contohlah kalau saya tanya awak, kalau saya nak beli buah dekat Kota Baru, kamu rasa company mana yang kita patut pergi? Kat mana, kedai mana yang saya patut pergi beli? Buah dekat Kota Baru. Ada tak? Ada tak lalu lalang dekat kamu punya wall? Ada?
Tak tahu. Hadis memanglah. Hadis duduk dalam gua. Yang lain sama juga. Dalam gua juga. Kamu kena buat research lah. Buat research. Saya tak tahulah. Mungkin kamu tak suka makan buah kot. Jadi contoh. Macam saya suka makan buah. Jadi saya cari buah. Kalau kat Kota Baru ni. Dia ada Cameron Fruit Supply. Kan? Selalu lalu lalang. Banyak betul duit dia buat advertising. Contohlah. Okay. Jadi. Kenapa orang tu buat advertising? Kan? Especially kalau kita buat advertising kat social media lah sekarang kan. Adalah satu, to inform the target customer about the business and its product. Number 2, to persuade customer to buy the product. Jadi kita nak pujuk orang tu. Kita nak tunjukkan orang tu, ni produk saya jual ni, mainlah beli dengan saya kan. Tu cara buat advertising. Kenapa kita buat advertising, sorry. And then kita nak remind customer about your product. Apa yang produk yang kita nak jual tu, kita nak bagi tahu kat customer bahawasanya ni customer ni kita jual ni. Kalau you nak cari buah, datang sini. Datang kedai saya. You nak jual you nak beli kopi, datanglah kedai kopi saya. Contoh. Okay. And then kita nak perception of your of the business. Kita nak tunjuk jugalah. Contoh kita nak tunjuk performance of the kedai. Feedback daripada customer kedai tu, supaya kita boleh influence the perception your business tadi among the customers lah. Maksudnya macam ni. Katakanlah macam saya cakap tadi lah, kalau kata kita nak cari buah, bila bercakap-cakap kan, jomlah nak beli buah, okeylah jomlah kita pergi dekat mana kan, macam kat KL kalau nak beli buah dekat mana, dekat grocery mana, Jaya Grocer ke kan. Jadi kita ada tempat yang kita nak pergi. Kalau nak beli kopi, pergi Starbucks ke. Sebab apa? Sebab kita ada advertising tu. Okay. So actually advertising is a part of promotion and it less flexible and communicate with a large number of target customer at one time through mass media. Sebab advertising ni dia boleh achieve ramai orang. Okay, kalau kita buat sales person, kita boleh jumpa seorang dua orang je lah. Tapi kalau advertising dia boleh orang panggil, dia boleh sampai kepada ramai orang lah. Okay. Dia boleh achieve a large number of target market. Okay. And advertising can be cheaper than personal selling. Sebab personal selling tu mungkin kita kena upah. Macam contoh, kena upah orang tu untuk jual satu-satu produk tu agak mahal lah. Contoh dropship dan juga agent pun sebenarnya personal selling sebenarnya tu. Okay. Dan kita kena bagi komisen yang agak mahal kan. Tapi advertising, especially kalau you guna social media sekarang, memang sama ada boleh guna free marketing ataupun low cost marketing. Okay. And then it works for small and large business even though the amount spent and media selected do vary by size lah. Dan dia boleh juga orang kata, kalau dulu advertising ni big company je buat. Sebab diorang je mampu buat dekat advertising tu dekat TV, dekat billboard, dekat surat khabar. Tapi sekarang small and large business tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Sebab benda tu ada dekat social media kan. So boleh guna. So boleh advertise sahaja produk you untuk you jual. Okay. Okay. So masa kita buat marketing pula, kita kena sampaikan kita kena sampaikan message kita, especially dalam advertising lah. Okay, apa yang kita perlu fokus yang kita nak sampaikan dalam advertising kita adalah produk, dan juga message yang kita nak bagi tu must be appealing to target customer if it is going to persuade them to buy the product. Contoh kalau orang jual minyak angin kan, so dalam poster minyak angin tu, siapa target customer kamu? Minyak angin untuk kanak-kanak, baby, so kena ada gambar baby. Kalau minyak angin untuk orang tua, kena ada gambar orang tua, gambar lutut, contoh So the message must be appealing to target customer if it is going to persuade them to buy the product. And it also to emphasize the product competitive advantage. Selain daripada kita nak sampaikan message yang kita nak sampaikan tu, selain daripada you punya target customer, you kena ada cara untuk you bagi tahu orang produk you tu berbeza dengan produk orang lain. Contoh, katakanlah minyak angin tadi kan.
minyak anginan siapa yang glamour tu? Najihah. Okay, Najihah tu you tengok minyak angin dia mini dan juga bau berbeza-beza dan cantik. Ada warna pink, ada warna hijau kan. Jadi kat situ dalam message message advertising you tu dah tunjukkan what are your competitive advantage. Jadi design bagi produk tu memang very very important So the key to the message is not to push your company name. It is to get the prospect attention and sell the benefit of your product. Normally, advertising kita tu lebih kepada prospect attention. Bukan kita nak cakap contoh macam bila buat advertising coffee story. Lepas tu ambil gambar produk. No. Bukan no. Maksudnya kita kena inovatif sikit. Cuba dapatkan macam mana prospect attention tu. Okey, contoh macam kita ambil gambar surrounding, ambil gambar orang buat birthday party, ambil gambar macam selamat pagi. Faham tak? Dia ada message yang kita nak sampaikan kepada customer bahawasanya we care about them. Macam itulah. Maksudnya kita nak sell the benefit of the product tu. Okay. So, media yang kita boleh guna untuk kita buat advertising, untuk kita besarkan marketing channel kita. Okey, antaranya adalah traditional media seperti newspaper, television, direct mail. Direct mail ni bagus juga tau. Kamu pernah tak jumpa, tak tahulah kat mana-mana tiba-tiba ada orang hantar email kat kamu kan? Lepas tu email tu hari ni dapat, esok dapat, lusa dapat. So kamu sebagai peniaga, kamu boleh buat benda tu. Sebab tu database sangat penting. Okay? You ambil database customer. So nanti you boleh broadcast you punya information of the product terus melalui email, melalui WhatsApp dan sebagainya. Sebab tu database customer sangat-sangat important. Radio, magazine, outdoor. Outdoor tu macam bagi tahu dah tadi. Okay? Plus and minus advertising. Kalau kita buat advertising, advantage dia adalah kita can raise customer awareness of our product. We can explain a product comparative features and benefit, and kita can create association between a product and a certain lifestyle. Disadvantage dia, kalau kita buat advertising ni, ada yang low credibility. Advertising ni banyak kan, ada yang cheap marketing tu orang kata kan, macam alah dia advertise tapi dia buat advertising yang kita rasa ada setengah orang rasa macam annoying lah benda ni lah. So, dia akan create low credibility. The possibility that a high percentage of people who see the ad will not be interested. Faham tak? Macam kadang-kadang advertising tu tak kena dengan produk tu. So, kita macam tak minat lah. Message clutter sama, dia tak macam tak sampai message tu. Relative cost line compared to other form of promotion, kadang-kadang mahal and intrusiveness. So, step involved in putting together an advertisement, identify the purpose of the ad, determine the target audience, select a medium. Kita cari medium mana yang kita nak guna untuk advertise, create the ad, select a place and time for the ad to appear, and then fulfill expectation. Okay. Ni contoh advertising lah, Google AdWords dan juga AdSense program. Macam sekarang kita ada TikTok Shop, kita ada FB Ads, kita ada Instagram, IG Ads. Okay. So this is ni website pun ada sekarang. So banyak boleh guna. Okay. Public relation juga boleh adalah salah satu kaedah untuk kita buat marketing. Okay, it is a most cost-effective way to increase the awareness of the product of company is through a public relation. We refer to effort of establish and maintain a company's image with the public. The major difference between public relation and advertising is that public relation is not paid for directly. Okay, public relation ni contoh kan, dia buat press release, buat social media coverage, blogging, traditional media coverage, article industry, monthly newsletter, social and community involvement kan, dia buka booth, dia masuk dalam CSR, yang tu public relation technique. Antaranya ialah memang untuk advertising and marketing. Okay, this is the social media, banyak kali dah saya cakap. Macam Lazada, Shopee, TikTok pun ada kan, TikTok Shop tu. Samalah per click lah tu. Okay, the internet and social media
kita boleh guna, untuk marketing ni kamu boleh guna beberapa kaedah lah ya. Satu, kita boleh guna guerrilla marketing. Guerrilla marketing tu dia macam ni. Ni bench kan? Bench ni kalau tak ada KitKat ni tak ada apa pun. Tak ada masalah pun. Bench juga kan? Tapi alang-alang ada bench tu dia pun buatlah. Dia buatlah advertising dekat sini. Kan? Kamu betul baca. Oh, KitKat ni coklat. Tiba-tiba kamu tahu, oh KitKat tu coklat. Nampak tak? Ni laluan ni. Ni kan zebra crossing. Zebra crossing ni kuning macam tu je. Tapi dia masukkan juga McDonald kat sini. So kono-kono benda ni jadi fries. So benda tu macam bila nak beli fries kita ingat dah. Nak beli fries dekat mana? Fries dekat McD contoh. Itu guerrilla marketing. Kamu buatlah. Macam-macam orang buat. Macam-macam cara orang buat. Kalau nak beli kopi kat mana? Starbucks contoh. Tu semua-semua tu guerrilla marketing lah. Jadi kamu fikirkan, kamu punya produk ni macam mana kamu nak buat guerrilla marketing. Ikut kamu, saya tak tu. Itu you boleh Google macam mana kita nak buat guerrilla marketing untuk produk kita. Google boleh suggest lah normally. Viral marketing, social media dah cakap dah tadi. Viral marketing, ni ramai. Saya rasa semua tahu kot. Viral marketing is the marketing phenomenon that facilitate encourage people to pass along a marketing message. So kita nak cerita produk kita sedap semua tu kita guna viral. Viral kan. Banyak cara viral. Kita guna influencer, kita guna social media dan sebagainya. Kita viralkan. Website and e-commerce. E-commerce ataupun electric commerce refer to the buyer and selling of product and service via electronic channel, primarily the internet. Contoh macam tadi lah, TikTok Shop, beli dekat FB, beli dekat IG, beli dekat Lazada, dekat Shopee dan sebagainya. So billboard dan sebagainya lah. Nowadays we move to another kita kata era lah ya, digital era. So kita ada digital marketing. Digital marketing. Ni memang tajuk penting lah untuk zaman sekarang. Kalau orang macam saya rasa, kalau you umur you ni tak tahu digital marketing, saya pun tak tahulah nak cakap lah. Benda tu in sekarang. So digital marketing refers to the use of digital channel such as social media, email, search engine. Search engine tu SEO. SEO Google. SEO atau Google. Contohlah search engine ni Google, banyak dulu Yahoo. Ikut dia punya musim lah kan. Siapa yang establish lah, kita akan follow dok. Kalau dulu Hotmail, macam-macam lah. Search engine dia. Mobile app, ada website to promote product and services, build brand awareness. Ni fungsi dia lah. To promote product and service, to build brand awareness, to engage with customers. Here are some notes on digital marketing with reference to further reading lah. Yang pertama, digital marketing ni kita buat untuk develop a digital marketing strategy. Startup need to develop a digital marketing strategy that align with their overall business objective and target market. Sama. This include defining the target audience, setting marketing goals and selecting the appropriate digital channel. Lepas tu, benda yang kamu kena buat, satu you kena ada ni lah tadi. You kena ada email, you kena ada social media, dan you kena ada website. Wajib dalam report kamu kena ada website. Buatkan website untuk kamu punya produk. Creating a website. A website is a key element of startup digital marketing strategy. It should be designed to be user-friendly, mobile responsive and optimized for search engine. Saya nampak kan, kalau you nak make sure you punya produk tu ada integrity kan, kita nak influence people untuk kenal you punya produk, memang kita kena ada website. Kita pun kan, normally bila kita akan Google dekat website kan. Kalau ada website, convincing lah. The website should also have a clear value proposition and call to action that encourage visitor to engage with the business. Sebab dekat website kita boleh FAQ tu kan. Kita ada question and answer tu. Building a social media presence. Social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn can be used to build brand awareness, engage with customer and promote product and services. This is the free marketing lah. So you boleh guna. Yang ni pun wajib ada. Nanti kamu kena tulis, kamu kena mention what are your address Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn.
and promote product and services. Startup need to identify the most appropriate social media platform for their target market and develop a content strategy that resonate with their audience. Kadang-kadang kita tak cukup masa. Jadi kamu kena bijak memilih media sosial mana yang sesuai. Contoh katakanlah produk tu you rasa sesuai untuk umur lebih kurang 30-40 tahun. So saya rasa Facebook is the most relevant. Kalau you rasa benda tu macam untuk bawah umur 30-an kan, saya rasa IG is the most inilah. Kalau yang sekarang ni budak-budak sekarang ni TikTok kan. So kalau you boleh buat semua is good. Tapi kalau you rasa macam alam media tak sempat nak buat ni, okay, you fokus satu atau dua. Okay. Dan saya memang terfikirlah nanti bila final assessment tu, saya nak minta kamu buat live dalam you punya ni. Dan kita akan access melalui live streaming tu. Okay. Untuk marketing lah ya. Okay, using email marketing. Okay, email marketing macam saya cakap tadi lah kan. Macam biasa kita masuk dekat spam tu kan. Email marketing can be effective way to nurture leads, promote product and service and engage with customer. Startup need to develop an email marketing strategy that include building an email list, segmenting the list based on customer preference and creating relevant and engaging email content. Kalau company dia besar sikit lah, ada juga semua company yang dah buat. Dia create satu team ni memang untuk marketing team lah. Dalam marketing team tu dia ada advertising team pula. So kerja advertising ni, dia hari-hari dia akan plan. Okay, hari ni apa dia punya content. Apa dia punya content. Contoh hari ni nak share pasal, contohlah saya cerita pasal kedai kopi kan. So hari ni kita nak cerita pasal industri kopi. So kita blast email. Baki email kita blast dekat semua customer yang kita dah dapat kita dah dapat database tu kan, kita blast dekat diorang. Okey, cerita oh kopi ni dia macam ni. Benda ni dia akan trigger tau. Dia akan trigger customer. Okey. Biasa kalau you akan dapat email ni, saya tengok yang buat benda ni lebih kurang company-company yang jual servis lah. Contoh dia buat kelas business ke, buat kelas makeup ke, dia akan ada satu email. So dia akan sentiasa update dekat customer produk baru mereka dan sebagainya. Okay, this is the fungsi of marketing team lah. So kamu nanti kalau kata nak kerja, boleh jadi marketing officer ke, kan. Jadi inilah antara kerja-kerja kamu yang kamu boleh buat. Okay, leveraging search engine optimization, SEO. SEO involve optimizing a website content and structure to rank higher in search engine result page. Okay, startup need to develop an SEO strategy that include identifying relevant keyword, creating high quality content and optimizing on page elements such as title, meta description and headers. Yang ni SEO tu maksudnya Google lah. Contohlah kalau bahasa sekarang ni kamu Google lah. Okey, kalau you punya contoh you nak jual fries kan. Fries Lina tadi. So, bila kita Google, keluar tak? Kalau keluar is good. Yang tu kita panggil SEO. So, you kena make sure you boleh buat SEO you punya produk tu. Okey, senang je. Pergi dekat Google, register. Register saja. Kalau ada location, masukkan location. Jadi, hak situlah. Maksudnya SEO tu dia akan membantu untuk visiblekan you punya produk. Visiblekan you punya produk. Okay. Example of digital marketing. A startup create social media. Example of digital marketing antaranya social media marketing, email marketing, content marketing, SEO dan juga per klik ni. Per klik advertising ni. Okay. Ni dia ada ni. Dia ada ad dia tu kan. Kalau kamu buka Facebook tu, kamu terklik tu, dia dah pergi kepada website, kepada page produk. Ni antara digital marketing. Okey. Social okey, kita cerita satu-satu. Saya rasa ni kita dah cerita dah banyak tadi, tapi ini saya bagi juga sikit. So social media marketing adalah startup create social media account or platform like Facebook, Instagram and Twitter to engage with customer. You share information about its product and services and run paid ads targeting specific demographic or interest. You kena, kalau you macam FB kan, kalau you nak malas nak buat hari-hari, you boleh buat FB ad. Dia bayar lah kan. Setiap hari tu ada bayaran dia. Kalau kita nak reach sebanyak mungkin customer lah. Okay.
nanti saya akan panggil, insyaAllah saya akan panggil pakar-pakar yang biasa guna. So akan ajar you all macam mana nak cara Email marketing is start send regular email to its subscriber list to promote new product or services, share company news or provide exclusive offer or discount. Ini saya dah cerita dah tadi. Kalau kamu, ini lebih kepada kita nak engage dengan customer lah. Content marketing, a startup create blog post. Ni. Kan ada kan? Macam kamu tengok influencer ke, kamu tengok orang apa tu usahawan kan. Dia ada personal blog tau. So follower dia tu akan jadi dia punya pembeli. Dia akan jadi customer dia sebenarnya. Okay. Jadi you boleh dah mula juga yang ni. You try buat content marketing dulu. Especially kalau guna TikTok free kan sekarang. Okay. So you boleh start create you punya own blog post, videos, infographic and other type of content to educate and inform your target audience. This content can be shared on the startup website and social media account. You boleh letak dekat YouTube dan sebagainya. And can help establish the startup as an authority in its industry. Okay. Lepas tu search engine optimization SEO, a startup optimize its website for search engine like Google to improve its ranking in search result. This involves creating high quality content, optimizing on page element like title and headers and building high quality backlink with other website. So bila you dah ada website, dia dah ada kat situ tau. Since berapa? 2003 contohnya. Okay. So bila 2023 suddenly orang nak guna brand sama tu, dia cakap dah ada lah dulu. So kat situ kamu boleh claim you punya pattern, you punya intellectual property. Okay. So digital marketing seterusnya pay per click. So a startup create targeted ad that appear at the top of search result on social media platform and pays each time of user click on the ad. This can be an effective way to drive traffic to the startup website and generate leads. Kan ada juga yang bila kita klik tu kita kena bayar kan. Macam ada kan yang dia promote apps tu kan kita macam minat je. So kita boleh. Ada juga yang promote macam sedekah kan. So yang itulah pay per click tu. Maksudnya bila kita macam kita tengok advertising dia pasal sedekah rumah anak yatim lah apa pun, kita macam kesian, kita pun sedekah kan. Kita tekan tu terus pergi ke website dia untuk bayar and then kita pun transfer. Ada juga yang tu. Okay. Okay. Alright. Okay. Direct selling dengan selling through intermediaries. Okay. Marketing yang kedua, seterusnya adalah kita menggunakan direct selling. Direct selling ni contoh orang boleh beli purchase direct daripada website kita dan sebagainya. Okay. Ataupun macam kita ada kedai lah, kedai fizikal, so kita boleh selling directly. Selling through intermediaries, dia ada firm sell through intermediary and pass off their product or wholesaler who place them in retail outlet to be sold. Contoh macam produk you tu jual dekat Giant, jual dekat Tesco, jual Lotus kan, jual dekat Aeon, jual dekat farmasi. Tu kita panggil selling through intermediaries. Okay. Tambah lagi selling melalui agent, dropship dan sebagainya. Okay. This is the selling direct, maksudnya daripada kamu kepada consumer terus, ataupun selling through intermediary, ada wholesaler, ada retailer di tengah-tengah. Okay, sales process. So bila buat marketing, macam saya cakap tadi, marketing is sangat-sangat penting sebab marketing lah akan leads the sale. Okay, so tak ada sale, tak ada operation, tak ada benda-benda lain. Sebab bila tak ada sale, tak ada duit. Okay, tak ada sale, tak ada duit. So, you kena buat sale. Sale process, you kena identify a sale funnel. Kena cari sale funnel yang sesuai dengan produk you. Okay, sale funnel dia. Contoh kamu nak gunakan advertising, kamu nak gunakan online ke offline ke. Ini saya dah share dulu dalam tajuk BMC, business model tu. Okay, a few business model yang you boleh dapatkan sales. So, sangat-sangat penting untuk sales. Some companies simply wing it when it come to sale. Okay, it much better lah untuk dapatkan sale sebab and then you kena ada closing sale yang teknik yang betul.
Okay, this is the sale process. Okay, step 1, step 2, 3, 4, 5 and 6. Ada 7 sales process yang kena follow, yang you kena follow lah. Yang pertama, you kena cari prospek dulu. You kena cari prospek dulu untuk lead sale. Untuk cari sale lead lah. You cari dulu prospek, you nak jual kat siapa. Lepas tu you buat initial contact. Ramai orang dia macam dia telefon kan. Dia telefon, dia WhatsApp, nak jumpa lah konon. Macam tu lah. Okay. Qualify the lead. Yang ni kalau kita tukar kepada digital marketing, kita buat apa? Mungkin kita boleh WhatsApp, kita boleh email, kita boleh tulis kat situ. Okay, kalau berminat boleh tengok dekat saya punya bio. Contoh tak? So make the initial contact. Kalau yang sale biasa ni offline ni, dia telefon lah. Tuan, saya ada produk yang bagus untuk ni. Boleh tak saya jumpa untuk bagi tahu lanjut berkenaan produk saya contoh. So you qualify the lead. Lepas tu you make the sales presentation, buat presentation lah. Okay, kalau macam online ni biasa kita buat live, kita buat video, kita share dengan orang. Kalau yang biasa, yang offline, biasa kita call, kita buat meeting and then kita present. Okay, and then make objection and concern and close the sale. And then lepas you close the sale, you kena follow up. Macam mana produk you jadi ke tak jadi, kita dah hantar ke kan. Kalau you tengok dekat macam kalau online tu, kita boleh track. Dia ada track record tu. Okay. So useful for sale process, kita kena map semua ni, map yang tujuh proses tadi. Okay. And okay, sale forecast Sale forecast ni kita nak predict berapa banyak sales kita. Okay, predicted based on the target customer and marketing mix. Okay, so sale forecast for the established small business. Kalau macam kan ingat tak dia ada 6 cara kamu nak buka bisnes kan. Kalau kamu beli bisnes yang sedia ada, so you boleh guna past sale to aid in predicting future sale. You boleh tengok, okay, saya beli company ni dah 3 tahun, so saya tengok dia punya past sale. So daripada past sale ni kita boleh tengok, okay, produk apa yang paling laku, produk apa yang tak laku, produk apa yang memberi profit yang banyak, produk apa yang memberi profit yang sikit. So you boleh tengok daripada your past sale. Kalau new venture, contoh kamu barulah buat company sendiri, buat produk sendiri, macam past sale ni saya bagi tahu kan, macam hari tu saya bagi nombor-nombor. Contoh Prima Cerang, kamu boleh contact dia untuk dapatkan produk-produk. Sebab dia dah ada past sale tu. Kamu boleh tengok dah track mana yang laku dan tak. Okey, kalau yang memang kata Madam tak boleh, saya nak buat company sendiri. Saya nak jual produk saya daripada scratch. Boleh, tak ada masalah. Kau buat je lah marketing research. Buat marketing research dengan cari ni. Okey, kamu kena cari 3 sale forecasting method. Buat dengan cara 3 sale forecasting method. Iaitu kamu tengok market share. Katakanlah kamu nak jual kek. Kamu tengok dekat sekitar Taman Bendahara tu ada berapa kedai kek yang dah ada. Okey, jadi katakanlah ada orang ada ni, and then kamu tengok, agak-agak ramai tak? Dan satu hari tu, kedai ni masuk 10 orang. Yang ni 10 orang, ini 10 orang. Maksudnya 30 orang sehari membeli. So, daripada 30 orang tu, kamu rasa kamu nak masukkan berapa orang dalam kedai kamu? Cakap, okey lah, saya nak 50% je. At least 5 orang akan masuk kedai saya. So, you buatlah market share. Lepas tu you comparable your business dengan industri lain, dengan you punya competitors. Dan juga you tengok industry and also trade association. Okay, kamu nak buat, okay, produk macam mana yang kamu nak jual. You predict based on the target customer and also marketing mix lah. Okay, you boleh gunakan konsep 4P tadi dengan target customer yang betul. Okay, the sale forecast is developed differently for the new venture versus the existing small business. Kalau yang new venture ni biasanya dia punya sale forecast tu macam kita nak predict kan, kita punya sale tu berapa-berapa, agak different lah kalau dah memang business yang dah buat. Time by time kita cuba untuk improve the process lah. Okay, so as a conclusion, the marketing plan include identify the target customer and product feasibility through marketing research, which lead to the development of the marketing mix into product, place, price and promotion. Okay, habis sampai situ. Ada soalan?